أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang yang kafir yang memusuhi Islam. Dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, yakni umat Islam.
Engkau melihat mereka tetap beribadat, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia pahala dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh terdapat pada muka mereka dari kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Demikianlah sifat mereka yang tersebut dalam kitab Taurat. Dan sifat mereka dalam kitab Injil pula ialah bahawa mereka diibaratkan sebagai pohon, sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat. Lalu ia tetap berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi SAW dan pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu. Kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Dan selain itu, Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka keampunan dan pahala yang besar. Kita berada pada ayat yang terakhir surah Al-Fajr. Surah yang ke-48 pada juzuk yang ke-26. Itu ayat yang ke-29. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menyebut tentang sifat-sifat Nabi SAW dan sifat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sama ada sifat mereka di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa siapa pun yang beriman, yang mengikut jejak langkah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan melakukan amal soleh, maka diberikan kepada mereka dengan dua janjinya yang mulia dan agung. Yang pertama ialah keampunan Allah dan yang kedua ialah pahala yang amat besar. Selepas Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat yang sebelum ini kita baca, itu ayat yang ke-28, bahawa Rasulullah diutuskan oleh Allah. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Dalam keadaan Rasulullah SAW itu dipelihara dan dijaga oleh Allah. Wa kafa billahi syahida. Maka Allah Ta'ala menyebut di antara kemuliaan Nabi SAW, baginda mempunyai sahabat-sahabat yang mulia. Sahabat-sahabat yang mempunyai sifat-sifat yang mengkagumkan. Itu sifat keras mereka terhadap musuh. Sifat rahmat mereka terhadap orang beriman. Dan sikap mereka yang kuat ibadat. Dan juga keinginan mereka untuk sentiasa mendapat pahala di sisi Allah dan redanya. Dan mereka ini dibezakan dengan kehidupan yang sentiasa bercahaya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah menjelaskan bahawa para sahabat ini telah disebut sifat mereka sebelum disebut dalam Al-Quran, telah disebut dalam kitab Taurat. Dan juga disebut dalam kitab Injil. Dan bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan bahawa orang beriman akan melalui fasa daripada sifat yang lemah kepada sifat yang kuat. Daripada jumlah yang sedikit menjadi jumlah yang ramai. Dan Allah sentiasa menjanjikan kebaikan kepada orang beriman. Bila Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah. Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar pesuruh Allah. Bila Allah sebut ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Dia Allah yang mengutuskan Nabi Muhammad dengan petunjuk dan untuk mengatasi segala agama-agama dan syariat yang lain. Dan Allah akan menjadi pembantu dan penolong. Bahkan Allah menjadi saksi akan kerasulannya. Maka Allah tegaskan pada ayat yang ke-29, Muhammad itu memang pesuruh Allah. Memang pesuruh Allah. Ini pernyataan Allah SWT yang jelas nyata.
yang tiada keraguan padanya. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang risalah baginda SAW, maka Allah menyebut tentang sahabat baginda. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Sahabat-sahabat ini terkenal dengan sifat keras mereka, gagah dan kuat mereka, khususnya kepada para penentang-penentang agama Allah. Khususnya kepada orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat mereka lembut, ruhama. Ruhama yang berkasih sayang, penyayang dan simpati sesama orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Maidah, surah yang kelima, ayat 54. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Sifat orang-orang yang Allah sayang, mereka sentiasa merendahkan diri kepada orang beriman dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Dan sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 122. Ya ayyuhalladzina amanu, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang kafir. Di kalangan perangilah orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghilzah. Dan hendaklah kamu bersifat keras dengan mereka. Disebut dalam hadis yang sahih. Rasulullah menyatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Bandingan orang beriman sesama mereka dalam kasih sayang mereka, sifat saling menyayangi, merahmati dan sifat paling mengambil berat sesama mereka seumpama satu jasad. Bila sakit satu jasad, maka seluruh jasad yang lain turut sama sakit, turut sama berjaga malam dan turut sama demam. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Tirmizi dan Nasa'i daripada Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang beriman dengan orang beriman yang lain seperti satu binaan yang kuat, yang menguatkan antara satu sama lain. Kata Hasan Basri, balagha min tashaddudihim al-kuffar annahum kanu yataharrazuna min thiyabihim an talziqa bi thiyabihim, an tulzaqa bi thiyabihim. Fa kaifa bi abdanihim? Kata Hasan Basri, kerasnya sahabat Rasulullah dengan orang kafir, mereka tak bagi pakaian orang kafir itu sentuh pakaian mereka. Apatah lagi kalau badan mereka. Dia punya keras, ni badan, baju pun tak boleh sentuh. Jangan sentuh baju. Walaupun bersilang baju tak nak. Sifat mereka yang keras. Dan bila mana mereka bersama dengan orang beriman, mereka bersalam dan mereka berpelukan. Kalau orang kafir, baju pun jangan sentuh. Tapi kalau orang beriman, mereka akan salam dan berpelukan. Ini sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana watak mereka kepada orang kafir yang memusuhi Islam. Jadi maksudkan di sini orang kafir yang memusuhi Islam, yang sentiasa ingin memerangi Islam. Maka para sahabat bersifat keras dengan mereka. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang sifat-sifat para sahabat ini. Tarahum ruka'an sujjada. Kamu akan melihat mereka, ini para sahabat. Ruka'an sujjada, sentiasa rokok dan sentiasa sujud. Maksud sentiasa rokok dan sujud maknanya kuat ibadat. Sayyidina Ali meriwayatkan satu hari waktu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala berada di masjid dalam keadaan wajah yang sugul atau wajah yang sedih. Sehinggalah naik matahari, maka Sayyidina Ali pun mula bangkit solat sunat 2 rakaat. Sambil membolak-balikkan tangannya sambil berkata, aku teringat sahabat Rasulullah. Orang-orang yang pernah bersama dengan aku. Mereka ini dengan pakaian yang sederhana, dengan ibadat yang kuat, dengan qiyamulai mereka, wajah mereka, pada wajah mereka kesan-kesan sujud dan kesan-kesan air mata. Dan bila mana mereka berzikir seperti pohon yang ditiup angin. Tamadu, artinya bergerak ke kanan ke kiri. Ini sahabat Rasulullah yang aku tak jumpa lagi mereka ni. Artinya mereka ni kuat ibadat. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala menyebut sifat mereka. Tarahum ruka'an sujada. Kamu akan dapati sahabat Rasulullah ini sentiasa rokok dan sentiasa sujud. Yang ini mematuhi perintah Allah Ta'ala.
Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka sentiasa mencari kurniaan, yakni pahala dan redha Allah. Sahabat-sahabat dan kepala mereka, apakah yang boleh menghasilkan pahala? Sebagaimana ahli dunia hari ini, dalam kepala mereka, apakah yang boleh menghasilkan duit? Ini kepala ahli dunia. Yang duk fikir duit. Macam mana boleh duit? Tapi pada sahabat dipikir macam mana nak dapat pahala. Dan macam mana nak dapat redha Allah Ta'ala. Itu yang mereka fikirkan setiap hari. Kali ini pantang mereka mendengar tawaran-tawaran pahala. Darjat, kemuliaan mereka berebut. Kita baca kisah Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang bila didengar Rasulullah kata, siapa yang beri sebatang pohon kurma ini pada orang miskin, aku jamin dia syurga. Maka datang Abu Dahdah membeli sebatang pohon kurma dengan 600 batang pohon kurma daripada kebun dia. Dan memberikan kepada fakir miskin. Kisahnya, bila sebatang pohon kurma berada pada pertengahan, pada tanah orang miskin dan orang kaya. Lalu berselisih orang kaya dan orang miskin. Orang kaya kata, kurma ini berada atas tanah aku. Orang miskin kata, tanah saya. Lalu Rasul kata pada orang kaya, kalau kamu beri pada orang miskin kan lebih baik. Dan aku menjamin kamu syurga. Kata orang kaya, tak nak. Ini hak saya. Saya mahu diputuskan secara adil. Maka Rasulullah pun panggil lah juru ukur. Tanah ni hak siapa? Akhirnya memang didapati hak orang kaya. Sebatang kurma tu hak orang kaya, bukan hak orang miskin. Rasulullah SAW bila berlaku konflik, Rasulullah pertama akan melaksanakan suluh. Sebelum melakukan tahkim ataupun hakam atau melakukan pengadilan. Nabi akan buat suluh. Suluh yang ni tolak ansur. Selesai luar mahkamah lah dengan bahasa hari ni. Lebih baik. Dan bila selesai luar mahkamah, Nabi akan tengok apa yang lebih maslahat. Orang kaya dah banyak, nak berebut apa? Sebatang pohon kurma. Dan orang miskin tak ada apa beri ke dia lah, tak apa. Kalau bukan hak dia, puan tanaman sedekah dia, kamu dapat pahala. Tapi orang kaya ni dia nak hak dia. Kata tak apalah, kalau tak nak suluh, memang kaedahnya ialah penghakiman. Penghakiman, tahakum. Maka dihakimi untuk orang kaya. Abu Dahdah dengar apa yang Rasulullah sebut, sebatang kurma tadi. Maka Abu Dahdah jumpa orang kaya. Mau tak engkau tukar sebatang kurma kamu dengan satu ladang kurma? Kau nak sebatang ni? Ladang kau ada 600 batang. Lalu orang kaya kata, nak lah. Sebab dia mata duitan, nak. Maka Abu Dahdah ambil sebatang ni dan jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku mendengar Tuhan berkata, kalau engkau berikan kurma ini pada orang miskin, aku jamin syurga. Nabi kata, benar. Ya Rasulullah, kau saksi aku dah beli pohon kurma ni dan aku bagi pada fakir miskin tu. Maka ini dia sifat sahabat. Dia cari apa? Cari pahala. Dia mencari redha Allah. Dan itu berlaku pada Suhaib Ar-Rumi yang nak berhijrah. Dia kan nak dapat pahala hijrah. Orang kafir Mekah sekat. Lalu mereka berkata kepada Suhaib, innaka ataitana su'lukan la mala laka fakathura indana maluka. Kamu dulu datang fakir miskin. 1 sen pun tak ada duit. Lalu kamu duduk dengan kami, kamu jadi kaya. Kamu berniaga kat Mekah ni. Apakah kamu menyangka kami akan lepas kamu berhijrah dengan harta kamu? Kata Suhaib Ar-Rumi, kalau sekiranya aku berikan seluruh harta ini, apakah kamu lepaskan aku untuk melakukan hijrah? Kata mereka, ya. Lalu kata Suhaib, harta aku simpan sekian-sekian tempat. Agilah ambil. Berebut orang kafir ambil. Maka Suhaib berhijrah. Tak apalah hilang harta, nak hijrah, pahala hijrah. Lalu Rasulullah SAW menyambut kedatangan Suhaib Ar-Rumi dengan berkata, Rabiha Aba Yahya. Untungnya perniagaan Aba Yahya. Panggilan pada Suhaib Ar-Rumi. Sehingga turun ayat. Wa minan nasi man yashri nabsahu btigha amardhatillah. Di kalangan manusia, ada yang sanggup menjual segala apa yang mereka miliki untuk mencari redha Allah. Ini turun kepada Suhaib Ar-Rumi ataupun Aba Yahya. Ini sahabat. Demikian juga kita dengar ramai sahabat-sahabat yang lain. Dalam kepala mereka sibuk cari pahala. Dalam kepala mereka sibuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah redha, kalau ini boleh pahala, ambillah dunia mereka. Ini kehebatan para sahabat yang Allah Taala sebut dalam Quran. Selain daripada ibadat mereka dan kesibukan mereka cari pahala. Sibuk mereka mencari redha Allah.
Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Alamat yang ada pada wajah-wajah mereka. Kesan daripada ibadat mereka kepada Allah. Pada wajah sahabat itu dia ada nur. Wajah mereka ada nur disebabkan kesan sujud mereka. Kata Imam As-Sudi, as-salatu tuhsinu wujuhahum. Kelebihan solat, dia akan menjadikan wajah orang yang melakukannya bersinar. Cerah, terang benderang. Kelebihan solat itu sendiri. Yang dilakukan oleh para sahabat. Kata sebahagian para salafus soleh, man kathurat salatuhu bil-lail, hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak solatnya pada waktu malam, maka bersinarlah wajahnya pada waktu siang. Diriwayatkan daripada Ibnu Majah, daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kathurat salatuhu bil-lail, hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak solatnya pada waktu malam, maka akan bercahayalah wajahnya pada hari siang. Dan setengah para ulama menyatakan, innalil hasanati nuran fil qalbi wa dhiya'an fil wajhi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil ibad. Sesungguhnya bagi setiap kebaikan itu akan menjadikan hati bercahaya dan wajah bersinar dan kelapangan rezeki serta dicintai oleh seluruh makhluk. Jadi kalau seorang tu dibuat taat pada Allah, maka Allah akan jadikan hatinya sentiasa bercahaya. Dan wajahnya juga begitu. Allah lapangkan rezekinya. Allah jadikan manusia sayang padanya. Ini bagi orang yang melaksanakan ibadat, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu, kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, man ma asarra ahadun sariratan illa abdaha Allah Ta'ala ala safhati wajhihi wa falatati lisanihi. Tidak ada satu pun kebaikan yang disembunyikan, melainkan Allah tetap tunjuk, Allah tetap pamerkan pada permukaan wajahnya dan pada keindahan lidahnya. Siapa pun sembunyikan amalan yang baik, walau disembunyi tak ada orang tahu, Allah tetap menjadikan tandanya, wajahnya dan lidahnya. Lidahnya akan cakap baik-baik. Lidahnya akan bercakap benda-benda yang menghiburkan, menenangkan. Itu tanda orang ni ahli ibadat. Tapi kalau lidah ni cakap buruk-buruk, lidah ni buka je cakap menyakitkan hati orang, menyebabkan dosa dan sebagainya, maka ini kesan kejahatan yang disembunyikan. Tapi kalau seorang tu buat kebaikan, disembunyikan, tetap Allah akan zahirkan kebaikannya. Melalui apa? Dua cara. Wajahnya, tenang wajahnya, dan lidahnya. Lidahnya akan bertutur yang baik-baik. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, man aslaha sariratahu, siapa yang memperelokkan batinnya, dalamannya, aslahallahu ta'ala alaniyatahu, Allah pasti akan mengelokkan zahirnya. Diriwayatkan Rasulullah bersabda, law anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma laisa laha babun wala qawwah la kharaja amaluhu linnas kainan makan. Kalau ada seorang ibadat dalam batu, yang batu tadi tak ada pintu dan tak ada lubang. Kalau seorang ada beribadat dalam batu yang tak ada lubang, tak ada pintu, terkurung dalam batu dan diibadat, nescaya Allah Ta'ala akan jadikan amalannya juga diketahui oleh manusia. Walaupun dia tak beritahu. Artinya, kalau kita lihat betapa kuatnya aura kebaikan. Benda-benda kalau kita buat baik, kita jangan bimbang ni kalau saya tak beritahu orang tak tahu. Allah akan beritahu. Kalau kita beritahu kebaikan kita, kita telah lepaskan peluang untuk Allah beritahu kebaikan kita. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang bila buat kebaikan dengan tersembunyi, maka Allah akan letakkan dalam pembendaharaan yang istimewa. Tetapi bila dia mula cerita ke orang, dia akan berpindah kepada yang lain. Dia pindah pada, kita katakan, dia turun dia punya nilainya. Kalau kita buat baik dan kita tak beritahu orang, seorang pun tak tahu, Allah tetap akan zahirkan. Tetap zahirkan. Ini kehebatan kebaikan. Tak ada seorang pun buat kebaikan orang tak tahu. Mungkin tak tahu waktu hidupnya sebab dia sembunyi, tapi bila mati orang tahu. Dan ini yang berlaku kepada ramai orang-orang soleh. Ini yang berlaku pada ramai orang-orang yang taat kepada Allah. Sebagaimana kisah Ali Zainul Abidin, yang dia setiap malam pikul gandum, pikul barang keperluan hantar ke rumah orang miskin.
hantar rumah orang miskin. 100 keluarga yang ditanggungnya. Tanpa keluarga ni tahu siapa yang hantar gandum kat pintu rumah, hantar makanan kat pintu rumah. Dan itu sebelalu. Dengan tempoh yang panjang. Sehingga bila mana Ali Zainul Abidin meninggal dunia, sekitar tahun 93 Hijriah. Orang mandi mayat tengok belakang dia lebam. Kenapa belakang dia lebam? Macam dia pikul sesuatu. Manakala orang yang biasa dapat bantuan dah tak ada bantuan. Lalu mereka pun menebak ataupun meneka. Pasti ini Ali Zainul Abidin. Dan kadang tak ada orang tahu. Akhirnya Allah Ta'ala yang beritahu. Amalannya diketahui. Dan ini disebut dalam hadis, siapa yang beribadat dalam batu yang tertutup, yang tak ada pintu dan tak ada lubang, nescaya amalannya tetap akan keluar untuk dizahirkan. Sebab tu tuan-tuan jangan terdesak nak beritahu kebaikan kita. Kita buat baik, ya, jauh lebih baik. Bukan kalau kita kata, apakah hukum memberitahu kebaikan? Hukum memberitahu kebaikan kita adalah harus. Terutamanya kalau bertujuan, yang pertama kerana bersyukur pada nikmat Allah. Syukur Allah Ta'ala lapangkan rezeki, saya dapat bantu orang, saya dapat tolong orang. Dengan rezeki saya dapat 10 keluarga, saya tolong. Memberitahu ni kerana tanda syukur. Atau memberitahu kerana untuk dijadikan contoh pada orang lain. Depan kita ni dia kaya juga, tapi duit dia duk habis ke dia je lah. Kita kata saya, Alhamdulillah ada rezeki, saya kongsi orang miskin. Kesian. Saya tengok orang miskin bila dapat, gembira dia. Jadi dia menyentuh hati orang kaya ni untuk buat benda yang sama. Oh, kalau macam tu saya pun nak tolong juga. Ada tak lagi orang susah? Untuk dijadikan contoh, maka harus. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Bahawa kalau sekiranya seorang menzahirkan sedekah, harus. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu memberitahu sedekah kamu, maka itu benda yang baik. Fa ni'mahi, baguslah. Sebab tujuan untuk dicontohi. Tujuan untuk bersyukur atas nikmat Allah. Tapi kalau kamu sembunyikannya dan kamu beri pada fakir miskin, itu lebih baik. Al-Imam Is bin Abdul Salam, ketika mana ditanya apakah lebih baik secara zahir atau secara sembunyi? Ya, secara umumnya sembunyi itu lebih baik. Tetapi kalau didermakan secara terang-terangan sehingga menjadi contoh yang baik untuk orang ikut, maka itu jauh lebih baik. Kalau ada orang itu sedekah terang-terangan, dia sehingga memotivasikan orang lain. Semangat orang lain nak buat baik macam dia. Maka ini lebih baik. Kalau kita lihat Nabi SAW, bila baginda buat kebaikan, Nabi tunjuk pada para sahabat. Untuk sahabat ikut dan contoh. Nabi zikir pun kuat supaya sahabat pun dengar zikir Rasulullah. Apa patut dizikir lepas sembahyang? Sekian-sekian. Sehingga kata Abdullah bin Umar, aku mengira zikir Rasulullah melalui gerak mulutnya. Aku tahu 100 kali. Sekian banyak, sekian banyak. Artinya Rasulullah SAW, sebahagian ibadat Nabi zahirkan untuk dijadi contoh teladan. Terutamanya benda-benda sunnah yang perlu kita buat secara terang-terangan. Kenapa kita buat ni? Kita nak ajar. Masuk masjid, solat 2 rakaat. Kenapa? Nak ajar sunat tahiyatul masjid. Kita nak ajar. Kita nak ajar sebelum solat subuh, kita solat qabliyah. Nak ajar orang. Nak ajar anak-anak kita. Tujuannya ialah ta'limun nas. Kita zikir kuat-kuat. Bila kena musibah, zikir kuat-kuat. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Supaya orang ikut, orang contoh dan orang ingat doa tu. Maka ini depend. Namun kebaikan ni kalau macam mana pun kita sembunyi tetap diketahui. Allah Ta'ala akan beritahu. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bila Allah Ta'ala menyebut kebaikan mereka dengan kekuatan ibadat. Kemudian kata Allah, zalika mathaluhum fit Taurah. Itulah cerita mereka dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat sudah memuji para sahabat. Apa sifat mereka? Kuat ibadat. Mencari redha Allah. Mencari pahala. Sifat mereka ada tanda-tanda kesan ibadat pada wajah-wajah mereka. Wa mathaluhum fil Injil. Manakala bandingan mereka, perumpamaan mereka yang disebut dalam kitab Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu. Seperti satu tanaman yang mengeluarkan tunas. Para sahabat dan orang Islam, perumpamaan mereka seperti pohon yang mengeluarkan tunas. Fa'azarahu fastaghlaba. Lalu makin kuat, makin besar, makin tinggi.
Fastawa ala suqih, maka berdiri dengan akar-akarnya yang kuat. Yu'jibuz zurra', sehingga yang menanamnya merasa begitu hairan. Besar pokok ni. Kita kan kalau tanam pokok, mula-mula keluar tunas, and then dia membesar, bercabang-cabang ranting-rantingnya, lebat daunnya, gemuk batangnya. Kita pun teruja. Besar pokok ni, subur pokok ni. Kita nampak, kita pun teruja. Demikian sifat para sahabat. Demikian sifat orang beriman yang bersama dengan Nabi SAW. Dari sikit kepada banyak. Dari lemah pada kuat. Makin lama makin hebat. Liyaghidha bihimul kuffar, yang menjadikan orang kafir jadi marah. Peringkat pertama, sahabat masuk Islam 10 orang. Ini disebut al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. 10 orang sahabat dijamin syurga. Kemudian berkembang. Bila Rasul masuk menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Arqam sebagai pusat dakwah, sahabat yang memeluk Islam 30 orang. Kemudian berkembang ketika mana berlakunya hijrah pertama ke Habasyah, umat Islam dah berjumlah 150 orang. Kemudian berkembang lagi. Sehinggalah peristiwa hijrah. Orang Islam mula ramai. Di kalangan hamba, di kalangan wanita, di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja, di kalangan korporat. Di kalangan pelbagai status sosial masyarakat Quraisy. Kalangan pahlawannya seperti Hamzah, seperti Umar Al-Khattab. Kalangan pedagang-pedagang. Maka kesemuanya ini menjadikan orang kafir makin hari makin marah. Lalu menyebabkan mereka melancarkan misi-misi penderaan, penyiksaan, bahkan sampai peringkat pembunuhan. Ini Allah kata umat Islam sentiasa ramai. Musuh akan menjadi marah dek ramainya orang Islam. Ia bukan sekadar merujuk pada zaman Rasulullah tentang sahabat yang makin ramai. Bahkan kepada sehingga zaman kita hari ini. Orang Islam terus membentuk tunas-tunas yang berkembang biak, yang subur, yang melata sehingga menjadi pohon-pohon yang besar. Sehingga di India mereka takut umat Islam mencapai tahap 30%. Dan satu interview, mereka kata kalau umat Islam di India mencapai 30%, ini ancaman kepada negara Hindu India. Takut. Kalau sekarang umat Islam 200 juta. Walau mereka cuba kecilkan angka tadi untuk menghilangkan kegerunan mereka. Wartawan tu kata bukankah statistik menunjukkan 200 juta, dia kata tak sampai. Umat Islam di India lebih pada 200 juta. Yang membentuk hampir 20%. Bahkan naik. Kerana itu mereka buat satu cara untuk merebut masjid-masjid orang Islam. Rampah masjid, bakar kampung dan menyuruh pemuda-pemuda Hindu berkahwin dengan muslimat Islam supaya dihindukan. Ataupun dirogol. Biar mereka jadi malu dan mereka mungkin bunuh diri. Dan pemuda-pemuda juga begitu. Konflik yang cukup panjang. Kerana India ni kuasa besar, maka tak banyak orang dapat akses maklumat. Dan tak banyak masyarakat antarabangsa boleh buat. Dek sokongan negara-negara lain pula. Akhirnya mereka terus menindas orang Islam. Di India, masjidnya. Semua didakwa bekas kuil. Semua masjid didakwa kononnya tempat dewa-dewa mereka. Atas satu video sensasi mereka berkata, kita mesti menawang Kaabah itu sendiri. Sebab dalam Kaabah pun ada berhala kita. Tawang Mekah. Dan benar kata Allah, yang memang memusuhi Islam ini ada dua kelompok. Sungguh memusuhi Islam. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang paling keras pemusuhannya dengan orang Islam, Yahudi dan penyembah berhala. Dan kita tahu penyembah berhala terbesar duduk di India. Lebih kurang 800 juta orang. Penyembah berhala terbesar di dunia. Kat India lah. Kat lain tak berapa sembah dah berhala ni. Kat India dia sembah berhala. Yang macam-macam berhala. Berhala Donald Trump pun ada. Dia agak dia kagum satu, dia akan buat berhala. Kemudian dia sembah. Banyak berhala dia. Maka dia cuba untuk menghancurkan orang Islam. Kerana ini ancaman. Ancaman utama mereka. Maka ini di antara kejahatan-kejahatan orang kafir. Kerana kebencian mereka melihat umat Islam semakin bertambah. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Fastaghlaza fastawa ala suqi. Orang Islam ni semenjak zaman Rasulullah. Berkembang sehingga penuh kat Madinah.
Akhirnya berkembang daripada Madinah semenanjung tanah Arab. Akhirnya dia semenanjung tanah Arab habis masuk kat Rom, masuk kat Parsi. Akhirnya seluruh dunia. Sehingga Rasulullah pernah menyebut dalam satu hadis, tidak ada rumah daripada batu ataupun daripada kulit, melainkan cahaya Islam akan masuk. Artinya Rasulullah beritahu setiap rumah nanti akan ada orang Islam. Dan apa yang Rasulullah sebut ini berlaku. Dalam satu rumah tu ada je orang Islam. Ini Kristian, ada orang Islam. Cahaya Islam masuk di setiap rumah. Untuk menandakan bagaimana umat Islam makin ramai, makin ramai. Sebenarnya kita dah sebut hadis, Al-Islam yazid wala yanqu. Islam bertambah dan takkan kurang. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Islam tinggi dan takkan ada yang lebih tinggi pada Islam. Tuan-tuan, ini bermula daripada zaman sahabat. Bermula zaman sahabat bercambah umat Islam sehinggalah kepada zaman kita. Dan orang Islam kita katakan akan terus bercambah. Akan terus banyak. Dan banyak umat Islam menjadikan orang kafir bertambah marah, bertambah marah. Liyaghiza bihimul kuffar. Lepas tu kita tak heranlah kalau orang kafir melancarkan semua serangan pada orang Islam. Bahkan bila mereka tengok CIA dalam senarai 300,000 yang mereka senaraikan sebagai pengganas. Dan satu pendedahan yang dibuat. Dan jumlah daripada hampir 300,000 orang senarai pengganas yang US ataupun CIA letak. Kebanyakannya orang Islam. 90% Islam. Yang sebenarnya mereka cuma sasarkan orang Islam. Kerana kebimbangan mereka antaranya kebimbangan mereka tentang lahirnya seorang pemimpin namanya Mahdi atau Imam Mahdi. Mereka nak bendung, jangan sampai lahir ni Imam Mahdi ni. Sebab mereka pun baca tentang hadis Imam Mahdi. Akan lahir kalau umat Islam ini seorang yang bernama seperti nama Nabi Muhammad SAW yang akan memimpin umat Islam, menyatukan. Dia antara kehebatan pemimpin Islam, dia bersifat menyatukan. Tak kira daripada mana aliran, dia akan satukan orang Islam. Dia tak akan bersifat memihak, bias. Dia satukan Islam. Sebagaimana kalau tuan-tuan tengok, orang kafir melihat Islam dengan satu mata je. Musuh dia. Tak kira kita apa mazhab. Kita je sama kita duk kata, mu mazhab apa? Mu mazhab apa? Duk gaduh-gaduh. Dalam surau pun ada dua mazhab. Dalam surau. Gaduh. Mereka orang kafir melihat kita semua orang Islam sama. Untuk dibunuh dan dipenggal kepala. Mereka nampak kita sama. Bila kita cerita kita tak semayang, yang ni pula gitu, tak. Dia nampak sama Islam. Mu semayang ke, mu tutup aurat ke, tak. Mu Islam. Dan kami akan perangi kamu. Dia tak cerita tutup aurat ke, tak tutup aurat. Dia tak cerita orang ni semayang, tak semayang. Dia tahu orang ni Islam, nama Islam, dan mereka akan anggap ini ancaman. Dan nama paling banyak dan senarai pengganas, itu nama Muhammad dan nama Ali. Yang mereka letak dalam senarai 300,000. So, nama-nama pengganas. Yang paling banyak keluar yang nama Muhammad. Ataupun dia ada nama Ali. Ini dicari betul ni. Hatta di sebuah negara di Eropah, dia kajian dapati nama paling banyak keluar nama Muhammad. Maksudnya, nama paling popular di negara orang kafir, bukan negara Islam ni, negara orang kafir, lahir mereka namakan anak mereka Muhammad. Sebab orang kafir tuan-tuan dia nak cari satu yang namanya Muhammad bin Abdullah, nak cari ni. Dan kata lain nak tangkap dulu, jangan sampai Mahdi ni keluar mereka dah tangkap dulu. Dia tak boleh satukan. Seolah-olah itu dia punya strategi mereka. Tapi mereka tak boleh buat. Sebab itu tuan-tuan Mahdi ni, dia tersembunyi. Tak ada orang tahu. Dia sampai masanya. Hatta dia sendiri tidak menyedari dirinya sehingga satu malam. Sebab kalau dia dah sedar, dia kecil orang dah tahu ni Imam Mahdi, orang dah tangkap lama. Orang tak tahu. Sama macam Nabi SAW, tak ada orang tahu dia Nabi. Orang tertentu dia tak ada orang tahu. Hatta Nabi pun tak tahu dia Nabi. Sehingga hari di mana Rasul dapat wahyu. Sama juga kisah Imam Mahdi, dia tak tahu dia Mahdi. Sehingga satu malam dia mengetahuinya. Dan satu malam. Allah ilhamkan dia untuk mengislahkan masyarakat ini. Dan cara islah dia ialah bagaimana dia menyatukan semua orang Islam tanpa perbezaan. Kita orang ni, hadis ni orang masih tak nampak. Kita terus melihat orang Islam dengan berbeza-beza dan bergaduh kita dengan perbezaan tadi. Yang saya katakan, orang kafir tuan-tuan, dia tak tengok kita ni orang Islam semayang ke ni tak semayang. Dia nampak ni orang Islam. Dia tak ambil kira kita ni orang Islam ni taat ke tak taat. Dia kira awak orang Islam. Kita ni kan macam cuba bezakan. Ni tak semayang lah ini, ni tak tutup aurat lah ini. Ni yang jenis tak pergi kuliah lah yang pulak ni, pok-pok ni. Ni jenis tidur dalam kuliah, pok-pok lain pulak ni. Dia ada grup-grup kita ni. Dia orang kafir, tengok kita dengan satu pandang aja. Musuh dia.
Sebab tu tuan-tuan kita pun kena betulkan pandangan kita. Semua orang Islam ni kita kena betulkan pandangan. Ini saudara kita ni. Macam mana kita nak islahkan ni? Jangan cepat untuk kita putuskan, ni bukan saudara aku. Ini saudara kita. Dia semayang tak semayang, dia saudara kita. Kata dia keluar zakat tak keluar zakat, dia saudara kita. Macam mana kita nak islahkan dia? Sehingga dia benar-benar mentaati Allah. Sehingga dia benar-benar patuh pada Allah. Sebab saya katakan musuh Islam melihat kita sama. Bagaimanapun, apa pun aliran kita, nampak kita sama je. Kita tengok untuk tangkap kita, bunuh kita, fitnah kita. Namakan kita semua pengganas. Daripada mana pun kita datang, pengganas. Tapi kita orang Islam masih belum nampak penyatuan. Kita terus secara beradialisme kata golongan kita lah betul, orang lain salah. Terlalu beradialisme sehingga kita mengeluarkan mereka daripada persaudaraan. Saya katakan tak salah kita khilaf pendapat dan kita fight dengan perbezaan pandangan, namun kita tak keluarkan mereka daripada saudara kita. Mereka saudara kita. Kalau kita mati, kita doakan. Pada kalau mereka mati, kita doakan walau kita bergaduh lama berbeza, tapi kita doakan ini orang Islam. Dia akan ditanam di perkuburan orang Islam. Kalau mereka susah, kita tolong. Sebab mereka saudara seagama kita. Ini beberapa persepsi yang perlu kita betulkan. Tidak salah kita berbeza pandangan dan mempertahankan pandangan kita. Tapi menganggap mereka bukan lagi saudara kita, ini membahayakan kita. Tadi saya sudah sebut orang kafir melihat kita ni satu pandangan je. Dia tak tengok tuan-tuan ni, ini golongan ni ke golongan tak. Ni orang Islam, kami akan bunuh. Kami akan tangkap, kami akan tuduh, kami akan label, kami akan fitnah mereka. Maka orang Islam tidak boleh tertipu dengan mainan musuh. Sebab itu saya katakan semua pemimpin yang lahir sifatnya sama menyatukan umat. Kalau sifatnya memecah belakan umat, maka kita masih lagi berada pada tahap lemah. Sampai boleh satukan kita. Maka ini pemimpin yang memang pemimpin yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan lepas kisah sahabat yang hebat dan Taurat dan Injil. Kemudian kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan melakukan amal soleh bahawa Allah akan ampunkan dosa mereka dan memberikan ganjaran pahala kepada mereka, memasukkan mereka dalam syurganya, dan janji Allah itu benar, janji Allah itu hak dan benar dan pasti akan berlaku dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Maka ayat ini kata para ulama meliputi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan siapa sahaja yang mengikuti jejak langkah para sahabat. Walaupun ayat ini secara khusus kepada sahabat Rasulullah, tetapi dalam kaedah ayat Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran ayat Al-Quran itu merujuk kepada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Memang ayat ini memuji sahabat, tetapi umum pada semua orang beriman. Mana-mana orang beriman, yang beramal soleh, yang mencari keredaan Allah, yang mencari pahala, yang sentiasa rokok, yang sentiasa sujud, makilah orang beriman pilihan Allah. Dan ikon kita paling utama dalam membina iman dan segala tata cara akhlak perangai kita ialah para sahabat. Kata Abdullah bin Umar, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khaira hazir ummah abarruha quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbatin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa naqli dinihi fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim fahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu alal hudal mustaqim wallahi wa rabbil Ka'bah. Kata Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyah, satu perkataan yang disandarkan pada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, siapa yang nak jadikan seseorang itu idola, siapa yang nak jadikan seseorang itu contoh, maka jadikan contohnya ialah golongan yang sudah mati. Tuan-tuan nak idolizekan seseorang, biar orang yang kita idolani orang yang dah mati. Bukan orang yang hidup. Orang hidup tak tahu lagi cerita dia. Dan orang yang mati yang kumaksudkan ialah sahabat Rasulullah. Mereka-mereka ini yang dah mati dalam keadaan mendapat redha Allah. Mereka ini kata Allah, sebaik-baik umat ini. Khaira hadhil ummah. Mereka ini sebaik-baik hati yang dimiliki oleh umat Islam. Maksudnya sahabat, hati mereka paling baik sekali. Abarruha quluban.
Dan mereka ini amakuha ilman, paling alim sekali. Sahabat ni paling alim. Jangan kita ingat paling alim yang karang kitab banyak. Kata Syekh Al-Fatah Birudah dalam Mulahadzah, dia kata, satu kebodohan bila kita menilai orang alim sebab kitab dia karang banyak. Bukan. Sahabat-sahabat dia tak karang kitab, tapi dia lah paling alim. Sahabat-sahabat Rasulullah dia tak karang kitab. Dia paling alim. Kerana apa? Kerana ilmu tu di dada mereka. Dalam ingatan mereka. Dalam amalan mereka. Itu kalau kita sebut sahabat, mereka ini ialah buku-buku yang dikarang oleh Rasulullah. Ini rijal, lelaki-lelaki yang Rasulullah karang. Rasulullah didik maksudnya. Dan waktu soalan yang sama, dia tanya pada Hasan Al-Banna, kenapa tak karang kitab? Orang yang karang kitab, dia ni alim boleh karang kitab banyak. Dia kata aku tak nak karang kitab, aku nak karang manusia. Aku ingin mengarang manusia. Dan membentuk, mendidik manusia. Sehingga mereka punya kitab-kitab bergerak. Ni duk karang kitab, kitab pun tak laku. Karang kitab orang pun tak baca, tak laku. Kita akan karang manusia ni. Dia menjadi sebagai kitab yang bergerak. Beri ilmu pada dia, kesedaran pada dia, sehingga dia bergerak menjadi buku yang dibaca secara terbuka. Dan sahabat ini, akalluha takallufan, yang paling kurang cerewet. Sahabat-sahabat ni tuan-tuan, watak mereka tak cerewet. Umat akhir zaman, makin cerewet. Semua benda kita cerewet. Makan, minum, pakaian cerewet. Kadang-kadang termenung dekat almari setengah jam, nak pakai baju mana? Cerewet. Lepas tu nak gosok baju pula, cerewet. Semua cerewet. Akhir kita duk habis masa duk mencerewet macam tu lah. Nak makan cerewet. Nak berbelanja pun cerewet. Nak tolong orang cerewet. Nak tolong orang ni. Kita tengok ni betul ke susah ni cerewet? Betul ke susah? Cek dulu. Cek punya. Tunggu 5 hari. Dia punya cerewet. Sampai kawan tu mati. Kita hidup pada zaman orang kuat cerewet. Semua cerewet. Sahabat-sahabat mereka bukanlah orang yang cerewet. Makan, minum, tidur. Semua tak cerewet. Semua tak berkira dalam hal-hal duniawi mereka. Tapi kita berhadapan dengan umat yang amat cerewet. Dia punya protokol madis ni lain macam. Protokol madis. Ni kalau tak sebut lagi 40 orang nama depan dia, tak boleh start lagi ceramah. Yang dimuliakan, yang dihormati, 40 orang ni. Semua nak suruh sebut dalam ceramah. Sehingga isi kandungan ceramah tu tak ada dah. Sebab dah sebut ni. Yang berbahagia, yang dihormati, yang diraikan, yang dimuliakan. Dia sebut seorang. Penat sampai tertidur kita sebut nama. Tu pernah sebut jawatan dia, punya cerewet. Nak panggil lebih kurang tak boleh, nama panjang, dengan gelarang. Cerewet kita semua. Maka ini zaman cerewet. Kalau sahabat, mereka yang paling kurang cerewet. Bukan tak pernah berkira-kira juga, tapi taklah cerewet. Dan sahabat ini qaumun ikhtarahumullah li suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa naqli dinihi. Inilah kaum yang Allah dah pilih untuk mendampingi Rasulullah dan menyebarkan agama Allah. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim. Kerana itu selalulah ikut contoh sahabat Rasulullah. Kita hari ni kita duk tengok contoh-contoh dalam TikTok. Orang baik, bagus dia baik dalam TikTok. Baik tuan-tuan baca kisah-kisah sahabat Rasulullah. Macam mana akhlak mereka? Akhlak mereka dengan mak mereka. Akhlak mereka sesama mereka. Akhlak mereka dengan musuh. Tuan-tuan kita ni, masalah kita tidak mau explore tentang akhlak para sahabat. Kita duk ambil contoh akhlak-akhlak jadian dalam medsos hari ni. Akhlak jadian dalam TikTok, akhlak jadian dalam semua media-media elektronik. Itu akhlak jadian. Yang sebagainya tunjuk baik tetapi sebaliknya. Tuan-tuan kita nak akhlak asli. Bukan kita kata semua tak betul. Ada yang baik kita tak nafi. Tapi biarlah kita fahami akhlak tu daripada sumber asli dia. Sumber asli akhlak terbaik ialah para sahabat. Kerana mereka dididik oleh Nabi SAW. Tapi kita tak nak menafkahkan sikit masa baca kisah-kisah sahabat dan akhlak mereka. Tuan-tuan ada tak kalangan kita dia ada buku-buku tentang sahabat Rasulullah. Rijal, wanisa, haular Rasul. Kalau tak banyak pun tuan-tuan, bukan ensiklopedia seperti kita Isabah, Fitamjiz sahabat oleh Imam Ibn Hajar. Yang ada lebih kurang dekat 3,000 sahabat ataupun Al-Isti'ab fi Ma'rifati Ashab oleh Imam Ibn Abdul Bar yang ada lebih kurang 4,000 ataupun Usul Ghabat oleh Imam Ibn Athir yang ada hampir 9,000 sahabat-sahabat. Tak boleh nak baca ni ataupun Tabaqah Ibn Sa'ad yang ada watak-watak sahabat yang banyak. Baca ringkas-ringkas. Baca kitab
Rijalu haula Rasul Muhammad Khalid 60 orang sahabat Rasulullah. Bacalah sikit tentang akhlak ni. Ataupun yang dikarang oleh ini saya sebut yang terjemahan Melayu. Di kitab Arab itu terjemahan Melayu. Atau Suar min Hayatis Sahabah oleh Abdul Rahman Ra'fat Basha. Gambaran kisah para sahabat. Ada lebih kurang 65 orang sahabat. Kita baca sikit, tengok akhlak dia. Ini Abdullah bin Umar, dia punya akhlak dia. Ini Abdullah bin Amri bin Al-As, akhlak dia dengan ayah dia. Tuan-tuan, ini kita ada milian maknanya penuh. Berjuta contoh yang amat baik. Ini disebut oleh Abdullah bin Umar. Nak contoh sahabat. Cuma ini saya katakan, maklumat tentang sahabat itu tertutup. Kita ada akses maklumat tentang contoh lain. Ambillah contoh artis sikit, contoh selebriti sikit, sekian. Yang contoh mereka ni contoh copy paste. Kita nak contoh asli. Contoh kita kalau dengar ni nasi lemak, contoh nasi lemak ni asli daripada turun-temurun, berebuk ni beratur. Sebab asli nasi lemak asli. Nasi lemak kayu arang ni. Masukkan kayu arang. Pergi kita tak nak dalam pugis, tak asli dalam pugis. Nak kayu arang. Kalau boleh yang tukang masak tu muka hitam dengan arang. Aslinya. Kalau boleh lah biar betul-betul nampak asli. Artinya kita nak semua benda asli. Orang sanggup beli benda asli ni harga mahal. Tuan-tuan, kita dah ada. Orang kafir mereka tak ada contoh akhlak. Tak ada. Tanya orang kafir siapa contoh akhlak? Kita ada. Bukan sekadar Rasulullah yang sempurna tadi. Bukan sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau kita letak satu disiplin, satu hari satu sahabat. Baca sungguh-sungguh. Kaji sungguh-sungguh. Semua aspek. Khususnya tentang akhlak. Tengok macam mana akhlak sahabat ni. Kalau dia gaduh, macam mana kalau dia gaduh agak-agak? Dia pun manusia, dia pun gaduh juga. Kalau dia buat silap, macam mana cara dia nak counter balik silap dia? Kalau sekiranya dia tersilap cakap, macam mana dia counter balik tersilap cakap dia? Sahabat, dia ada buat salah. Tapi, itu bukan satu keaiban. Selagi mana cara dia membetulkan kesalahan dia. Kita baca kisah Abu Lubabah. Bila dia buat salah, dia pun ikat diri dia dekat tiang. Sehingga dekat Raudhah tu ada tiang Abu Lubabah. Ikat. Sebab silap dia bocor rahsia. Yang Rasul kata yang bocor, dia bocor rahsia. Abu Lubabah. Dia Allah Ta'ala nu. Dia kata aku tak akan buka ikatan ini sehingga Rasulullah yang buka. Sebab aku buat salah. Biar Rasulullah hukum aku. Sampai macam tu dia menghukum dirinya bila buat salah. Kita buat salah tak hukum, tak apalah sah. Kita kan dah taubat. Taubat satu hal. Macam mana kita hukum diri kita balik? Misalnya kalau kita terlepas subuh. Terlepas subuh. Kita pun duk pada ngini kepala tak lepas subuh Ustaz, terlepas. Kan sekali giling kepala macam tu, tapi apa denda kita agak-agak? Denda sebab tak sampai subuh. Oh, denda kita tahajud mana esok? Contohlah. Denda kita akan derma sekian sejumlah wang sebab kita terlepas subuh. Kita terlepas kiam mulai misalnya. Apa denda? Ni mesti ada satu dipanggil takdib diri kita. Kita tak pergi kuliah ni. Apa denda kita? Tak pergi kuliah. Bayar dam. Kambing seekor. Bagi makan kau orang. Sebab tak pergi kuliah lama sangat. Contoh. Kita denda diri kita. Sehingga kita tahu apa yang kita buat tu salah. Sebagai satu contoh lah. Sahabat-sahabat memang dia buat macam tu. Setiap kali mereka buat salah, mereka fikir apa yang akan boleh replace kesalahan mereka. Dengan cara apa? Yang taubat. Taubat tu memang satu hal yang penting. Tapi macam mana nak qada, nak buat balik benda tadi. Ini dilakukan oleh para sahabat. Ini kita baca kisah sahabat bernama Abu Dhar. Dia maki hamba dia. Dia marah hambanya. Lalu Rasulullah menegurnya, hamba-hambamu ialah saudaramu. Bermula hari itu, dia tidak lagi menyebut kata buruk kepada hambanya. Bahkan dia memakai pakaian serupa dengan hamba dia pakai. Kalau dia beli pakaian tu mesti serupa dengan hamba dia. Sama dia pakai. Sehingga tak dapat beza hamba dengan tuan. Itu cara dia hukum diri dia. Untuk tunjukkan persamaan. Sehingga hambanya memakai baju yang dia pakai. Dia pakai baju yang hamba dia pakai. Itu cara dia hukum dirinya kerana silap. Silap bertutur, kerana marah. Ini ada siapa sahabat bernama Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, dia maki hambanya. Kerana hambanya memecahkan pinggang. Dan dia hampir menamparnya, marah. Maka Rasulullah menegurnya, Allahu aqdaru min. Allah lebih berkuasa daripada kamu. Maksudnya kamu hamba buat silap terus nak lempang. Kamu tu buat silap, kalau Allah nak hukum kamu, Allah boleh hukum. Tapi Allah tak hukum. Allah maafkan. Lalu kata Abu Mas'ud Al-Badri, ya Rasulullah, engkau saksikan aku merdekakan hamba. Terus dia buat sesuatu. Kerana marah hamba tadi,
dia kafarahkan kesilapan dia, merdekakan. Ini Abdul Rahman bin Auf. Terlepas takbiratul ihram, dia sibuk uruskan bisnes. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apakah ada yang boleh menggantikan takbiratul ihram awal waktu? Dia bukan tak sempat rakaat takbiratul ihram, dia lewat sikit selepas Nabi habis baca Fatihah baru dia takbiratul ihram. Masih lagi dapat rakaat. Tetapi luput kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Contoh kita kena tahu kelebihan takbiratul ihram bersama imam sebelum sempat imam baca Fatihah. Kalau tuan-tuan boleh takbiratul ihram bersama imam sebelum imam sempat baca Fatihah, ini pahalanya besar. Dan Abdul Rahman pernah terlepas sekali. Apa dia buat? Ni harta-harta yang sibuk ni menyibuk dia, melambatkan dia, sedekah semua. Ya, bagaimana cara dia counter kesilapan dia? Kita tak ada, sebab tu kita ulang balik silap. Cuba setiap kesilapan kita, kita denda diri kita. Apa kita nak denda? Saya tadi cakap kasar, denda lah pada diri kita. Saya layan orang cakap kasar, okay, denda. Saya tadi Quran tak baca, patutnya sejujur sehari. Ataupun hari Jumaat baca kahfi, tak baca kahfi. Macam mana boleh terlepas hal kahfi? Contoh, denda. Baca kahfi 2 kali sebagai denda. Malam ni dah awak siang tidak baca kahfi, malam ni awak baca kahfi 2 kali. Sebab awak tak baca. Biar dia teringat, lain kali hari Jumaat baca kahfi. Contoh, walaupun perkara sunat, supaya kita tak pernah luput perkara baik. Ini cara yang paling baik untuk mendidik diri kita. Dan ini sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in dengan akhlak mereka mulia. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.